Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Nazri. Saya merupakan ketua bagi kumpulan 1 di dalam grup C. Hari ini kami ingin membentangkan atau menerangkan tentang tajuk kemahiran pengurusan perkemahan. Baik, sebelum itu ingin saya memperkenalkan ahli dalam kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Afifah Islam, Maxwell, Florian Maupris, Stephen James, Nurul Hidayah, Nur Haslinda, Nur Satira, Kalista Joni, dan Anida Abdul. Baik, sebelum itu ingin saya menerangkan sedikit mengenai kemahiran pengurusan perkemahan. Apa itu kemahiran? Kemahiran bermaksud kecekapan atau kepandaian seseorang melakukan sesuatu. Apa itu pengurusan? Pengurusan pula bermaksud perbuatan atau hal mengurus sesuatu seperti badan, syarikat ataupun suatu kelab. Apa itu perkemahan? Perkemahan bermaksud hal atau tempat berkemah, iaitu kumpulan kemah. Jadi, jika kita gabungkan ketiga-tiga definisi ini, dapat kita simpulkan bahawa kemahiran pengurusan perkemahan bermaksud kecekapan atau kepandaian seseorang dalam melakukan sesuatu, iaitu hal menguruskan berkaitan dengan perkemahan, yang ini aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan ataupun individu melibatkan rekreasi luar dengan alam sekitar. Dalam pengurusan kemahiran perkemahan, kita perlu mengetahui jenis-jenis kemah yang sesuai digunakan dalam setiap aktiviti rekreasi. Kemah include contohnya adalah kemah yang tidak sesuai digunakan secara nomad. Kemah ini adalah luksinar atau transparent dan sesuai dibangunkan di kawasan perumahan, perhutanan ataupun pantai bersendirian bagi menikmati alam semula jadi tanpa gangguan serangga. Kemah kembung atau inflatable adalah kemah yang mempunyai dinding atau lantai yang lembut, amatlah sesuai digunakan kepada mereka yang mempunyai masalah sakit nakal. Kemah ini juga boleh digunakan di atas permukaan air yang cetek. Selain itu, pemasangan kemah juga amat mudah hanya dengan mengepam udara ke dalam kemah, kerana kemah tidak menggunakan sebarang rod berkemah. Okey, seterusnya adalah kemah dom. Ia merupakan sejenis kemah yang paling kerap digunakan kerana ia mudah untuk dipasang dan mudah dibawa ke mana-mana. Dan yang paling penting adalah bentuknya yang bulat dan tapak yang luas, memberi kestabilan yang tinggi dan mudah untuk dipindahkan ke sesuatu tempat. Okey, seterusnya adalah kemah berangka. Ia merupakan kemah berangka siap dan ia juga mudah dipasang di tempat yang rata. Kemah ini sangat sesuai untuk kawasan yang mudah sampai kenderaan untuk pengangkutan membawanya. Okey, kemudian adalah kemah tipi. Kemah ini sesuai digunakan di kawasan tanah rendah atau pantai. Kemah jenis ini akan memberikan putaran udara yang baik di tempat yang agak panas. Jenis kemah yang seterusnya adalah ridge tent. Kemah ini mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung. Ia diperbuat daripada material nilon yang ringan supaya mudah dilipat dan dibawa. Kemah ini juga mempunyai sempadan yang lebih panjang dan luas daripada kemah-kemah yang lain. Ia sesuai di kawasan pergunungan dan di tepi sungai. Kemah ridge tent ini juga mampu memuatkan 4 hingga 7 orang. Seterusnya adalah tunnel. Panel depan tanggal membuatkan ia boleh didapati untuk mempunyai ruang yang besar ataupun ruang tamu yang berasingan. Kemah ini juga mempunyai 2 pintu untuk memudahkan perjalanan keluar dan masuk, dan ia juga mempunyai 2 tingkap untuk paparan yang baik dan juga privasi yang baik. Ia mempunyai pengudaraan yang baik juga. Okey, seterusnya adalah mudah untuk mendapatkan bahan bakar
apabila melakukan aktiviti perkemahan, bahan bakar juga merupakan faktor penting yang digunakan untuk memasak, membuat unggun api, menjauhi gangguan binatang dan menghalau gigitan serangga. Contoh bahan bakar tersebut adalah kayu api atau ranting-ranting kering, daun kering dan sebagainya. Selain itu, keselamatan kawasan perkemahan juga penting dan perlu diambil kira. Kawasan tersebut perlu dipastikan bahawa bukan kawasan laluan binatang liar seperti gajah, babi hutan dan sebagainya. Sinar matahari. Kawasan yang mendapat sinar matahari di sebelah pagi bertujuan mengeringkan udara lembap dalam kemah dan juga pakaian dan peralatan yang basah. Dengan adanya sinar matahari menjadikan pemandangan indah dan dapat memberikan ketenangan dan keseronokan ketika berkemah. Seterusnya adalah perhubungan. Kawasan yang mempunyai cara untuk berhubung dengan orang luar kawasan perkemahan tersebut seperti jalan raya, kawasan yang mempunyai liputan internet, telefon awam, balai polis, rumah penduduk kampung dan sebagainya. Hal ini adalah kerana untuk memudahkan mendapat bantuan dengan segera jika perlu. Dan jika menjalankan aktiviti di kawasan yang terpencil dan jauh dalam hutan, pastikan kawasan tersebut berdekatan dengan kawasan yang lapang dan tinggi supaya memudahkan untuk dikesan sekiranya berlaku hal kecemasan. Lokasi perkemahan. Lokasi perkemahan adalah perkara utama sebelum merancang untuk memasang kemah agar tempat perkemahan tersebut lebih selamat dan juga sesuai untuk menjalani aktiviti perkemahan. Pertama adalah kemudahan sumber asas. Sumber asas alam semula jadi seperti air amatlah penting dalam menjalankan aktiviti perkemahan. Tujuannya adalah untuk minum, memasak dan juga untuk membersihkan diri. Yang kedua adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang sesuai untuk menjalankan aktiviti perkemahan adalah tanah rata dan juga kering. Kedudukan tempat perkemahan mestilah tinggi sedikit daripada kawasan sekitar. Elakkan menjalankan aktiviti perkemahan di kawasan yang berhampiran dengan sungai, di kawasan yang berhampiran dengan bukit, di kawasan yang berbatu bagi mengelakkan berlakunya banjir, berlakunya tanah runtuh dan juga ketidakselesaan semasa berehat. Sedikit tambahan daripada saya, elakkan juga daripada melakukan aktiviti perkemahan di kawasan yang hampir dengan pokok besar dan juga pokok yang hampir mati. Kraf perkemahan yang lain ialah kraf kayu, di mana dalam perkemahan individu perlu mempelajari cara membina kraf kayu ataupun juga disebut sebagai gadget. Ianya memudahkan dalam pengurusan kawasan perkemahan selain menjadikan aktiviti perkemahan dapat dilakukan dengan teratur. Contoh-contoh kraf kayu atau gadget ialah ampaian baju, tangga, rak kasut, rak pinggan, meja dan kerusi. Selain itu, shelter atau tempat berteduh juga merupakan salah satu kraf perkemahan. Ianya sukar untuk dibina dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Shelter dapat melindungi diri dari serangga, cuaca panas, sejuk, salji dan sebagainya, selain dapat menjadi tempat sebagai menyembunyikan diri daripada musuh berbahaya. Terdapat 3 jenis shelter iaitu Ponko Lintu, Ponko Tent dan One Man Shelter. Ponko Lintu ialah shelter yang terikat kepada 2 batang pokok dan tertutup pada satu bahagian sahaja. Berbeza dengan Ponko Tent yang tertutup pada kedua-dua bahagian iaitu kiri dan kanan. Untuk One Man Shelter pula, ianya merupakan shelter yang mudah dibina dan terhalang dari rintangan angin. Ianya juga lebih sejuk dan nyaman kerana saiznya yang lebih kecil berbanding shelter-shelter yang lain. Baiklah, untuk kraf api ini apa yang kita faham? Api ini sebenarnya untuk memasak, macam tu. Tapi untuk berkemah ini, dalam kraf perkemahan, api ini dia ada banyak guna. Contohnya untuk memasak, menghasilkan haba dan juga memberikan cahaya pada waktu malam. Dan di sini ada 6 jenis kraf api sebenarnya. Tapi sini saya akan baca dia punya tajuk dan saya akan terangkan. Okey, hunter fire. Hunter fire ni apa? Hunter fire ni adalah untuk memanaskan badan kita semasa kita sedang berada dalam kesejukan semasa kita berkemah.
kedua pula reflector fire. Reflector fire ini adalah untuk kita punya api itu dipancarkan kepada kita, sama untuk kita dapat haba supaya kita tidak rasa kesejukan. Dan starfire ini adalah untuk kayu yang pelbagai. Kita kumpul banyak kayu dan kita akan bakar kayu itu untuk dijadikan sebagai memasak, menghasilkan haba dan juga untuk memberikan cahaya. Dan sini ada tiga jenis untuk memasak, yaitu tipe fire, long cabin dan juga conceal fire. Ini adalah 3 bahan untuk memasak. Dan antara ketiga-tiga ini, conceal fire ini adalah sesuatu alat yang bagus untuk kita bakar supaya kita lebih dapat menghasilkan banyak haba dan juga kita dapat memasak dengan lebih lama. Sebab ini senang dilakukan dan juga banyak kumpulan-kumpulan kayu yang dikumpulkan untuk dijadikan sebagai kita punya bahan bakar pada waktu kita sedang masak ataupun kita jadikan itu sebagai cahaya. Dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, yang seterusnya yaitu alatan perkemahan. So, apa yang perlu kita ada pada craft perkemahan kita? Yang paling utama sekali sudah tentu kemah. Yang kedua yaitu kayu pancang untuk kemah kita. Ketiga adalah tali untuk mengikat kemah. Dan seterusnya adalah parang, kapak, pisau untuk kita memotong daging dan juga memotong kayu. Yang seterusnya adalah generator dan juga sambungan elektrik. Generator ini kita gunakan untuk kita mencas telepon, sebab handphone sangat penting untuk kita berkomunikasi dengan orang luar sekiranya kita mendapat masalah ataupun mengalami keadaan yang tidak dijangka. Kesimpulannya, berkemah dapat membentuk individu yang berdisiplin, membina jati diri, belajar berdikari dan belajar berpasukan. Berkemah boleh menjadi sesuatu yang menyeronokkan atau boleh menjadi sebaliknya. Persediaan awal adalah penting sebelum memulakan perkemahan. Tahu apa yang anda akan lakukan sekiranya berlaku kecemasan. Berkemah akan menjadi sesuatu yang menyeronokkan jika dirancang dengan teliti.